Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kehuluran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan. 5 prinsip rukun negara yang diwujudkan oleh mantan Perdana Menteri kedua Malaysia, Tun Abdul Razak Husin. Ini adalah dibentuk berdasarkan acuan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, bangsa dan agama yang berjaya mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia suatu ketika dahulu. Rahsia kesempurnaan rukun negara adalah pada amalannya. Tanpa amalan rukun negara akan menjadi secepis dokumen yang tidak mempunyai makna. Terima kasih diucapkan kepada Nakoda Pimpinan Majlis yang bervisi, Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati, Komisi Perhakiman yang berintegriti, seterusnya bidang sidang hadirin yang dikasihi. Salam sejahtera dan salam kepada satu Malaysia. Berdirinya saya di sini dengan penuh iltizam ingin menyebarkan sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana para sarjana melalui maudud pidato yang berbunyi Rukun Negara Perkasa Jati Diri. Sebelum kaki mengorak langkah, lidah mengalun bicara, saya mewartakan dengan lebih jelas pendefinisian rukun negara. Rukun negara adalah satu ideologi negara yang mengandungi prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi aspek keagamaan, kebudayaan, ekonomi, politik dan perundangan. Hadirin yang penuh santun, Rukun Negara terbentuk ekoran daripada peristiwa 13 Mei 1969 setelah berlaku kerusuhan kaum yang menggugat keamanan dan keutuhan negara. Hasil pemikiran Majlis Perlindungan Negara MPN yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Husin, maka lahirlah Rukun Negara sebagai satu garis panduan dalam membina masyarakat yang bersatu padu, adil dan harmoni. Menurut Tun Abdul Razak adalah mustahab rukun negara bukan sahaja dipahami oleh setiap rakyat tetapi juga diamalkan dengan sepenuhnya dan segala hikmat-hikmat yang terkandung di sebalik tiap-tiap perkataan dan kalimat rukun negara itu benar-benar menjadi darah daging. Oleh itu, bagi merungkai kepentingan rukun negara dan membukti kemampuannya, 5 perspektif hujah saya unjurkan. Hadirin sekalian, hijab pidato ini saya buka dengan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Albert Einstein pernah berkata, agama tanpa ilmu itu lumpuh, ilmu tanpa agama itu buta. Nah, terbuktilah bahawa agama amat penting dalam kehidupan manusia. Agama dijadikan pegangan utama rakyat Malaysia kerana ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang, sesuatu bangsa dan juga negara. Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan bebas di negara kita, sekaligus membuktikan bahawa rakyat negara ini mengamalkan sikap toleransi yang tinggi kerana tidak membeza-bezakan warganya. Pendengaran yang penuh santun, hujah saya yang kedua di bawah lembayung kata polisi. Kesetiaan kepada raja dan negara amat penting diamalkan bagi melahirkan rakyat yang taat setia kepada pemerintah dan negara. Setiap warga negara haruslah mengukuhkan sepenuh taat setia kepada raja dan negara kerana raja lambang perpaduan negara. Sumpah taat setia kepada raja dapat mengelakkan sesetengah rakyat di negara ini menggunting dalam lipatan atau menaguk air yang keruh demi kepentingan diri sendiri. Perkara buruk seperti rusuhan kaum dapat dielakkan jika rakyat mematuhi prinsip kedua ini, sekaligus menjamin kestabilan negara berterusan. Keluhuran perlembagaan adalah prinsip ketiga dalam rukun negara. Prinsip ini menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara kerana perlembagaan negara yang tertinggi. Rakyat perlu sedar bahawa perlembagaan negara berfungsi untuk melindungi hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Nah, sudah terang lagi bersuluh, tentulah setiap bersalah akan dikenakan tindakan pada apa yang dilakukan, tidak kira mengira darjat dan sebagainya. Hadirin sekalian, beralih kita kepada hujah saya yang keempat
adalah berdasarkan prinsip kedaulatan undang-undang. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur, sekaligus menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak dengan lancar dan teratur tanpa sebarang kekacauan. Hak semua rakyat boleh diamal dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang dan perkara-perkara seperti mana dijamin oleh perlembagaan. Sesiapa pun yang didapati bersalah akan mendapat hukuman yang setimpal, bertepatan dengan aforisma ular dipukul jangan mati, kayu pemukul jangan patah, tanah dipalu jangan lembang. Kesopanan dan kesusilaan adalah prinsip terakhir dalam rukun negara. Rukun negara saya berselaras dengan tujuan saya yang terakhir pada hari ini. Prinsip ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan membolehkan rakyat berbilang kaum di negara ini mengamalkan sikap saling menghormati dan menjaga hubungan baik antara satu sama lain. Justru tidak wajar sesuatu kaum membangunkan isu yang dianggap sensitif agar ketenteraman rakyat sentiasa terpelihara. Tidak hairanlah hadirin sekalian jika suatu hari nanti generasi akan datang saling mengejek antara kaum, saling membenci antara agama dan saling menghina antara bangsa. Jika kita sendiri tidak mengamalkan prinsip rukun negara dalam hidup kita, bahkan jangan terkejut sekiranya peristiwa 13 Mei 1969 berulang kembali jika kita bersikap nafsi. Oleh itu, hadirin sekalian, bukalah mata dan minda bersama-sama kita memulakan anjakan paradigma dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara sebagai panduan hidup kita. Persoalannya, untuk mengejar harta duniawi, haruskah kepentingan negara menjadi taruhan? Tepuk dada, tanya minda, tepuk dahi, fikirlah sendiri. Hadirin yang berwisi, sebelum kita mengunci bicara, sebelum langkah mengundur pergi, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq